Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Syazwani binti Tahir, nombor matrik A18A0565. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang keunikan sektor pertanian dan kesan pembangunan Malaysia terhadap sektor pertanian. Kita mulakan dengan pendahuluan dahulu. Untuk pendahuluan, pertanian merupakan sesuatu kegiatan penanaman atau bercucuk tanam pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan yang boleh mendatangkan hasil kepada manusia. Sektor pertanian di Malaysia semakin pesat membangun dan maju bermula sewaktu Malaysia mencapai kemerdekaan yang ke-55 tahun yang lalu. Perkara yang telah menyumbang kepada pertumbuhan positif ke atas ekonomi Malaysia ialah dengan peningkatan yang ketara dalam hasil minyak kelapa sawit. Keunikan sektor pertanian yang pertama ialah iklim dan cuaca. Malaysia terletak di kawasan khatulistiwa yang mempunyai suhu yang seragam, kelembapan yang tinggi dan hujan yang banyak. Sebagai contoh, untuk tanaman padi di dataran Kedah dan dataran Kelantan, tanaman kelapa sawit di segitiga jengka Pahang dan Lahad Datu Sabah, untuk tanaman koko di Teluk Intan Perak, Sabak Bernam Selangor dan Batu Pahat Muar Johor, untuk tanaman getah pula di Johor, Pahang, Perak, Kedah, Perlis, Sarawak dan Sabah, dan tanaman lada hitam di sekitar Kuching dan Seri Aman, Sarawak. Keadaan suhu dan kadar sejatan yang rendah, kira-kira 18 darjah Celsius di sesuatu tempat seperti Tanah Tinggi Cameron, Tanah Tinggi Genting dan Kundasang Sabah juga mempunyai aktiviti pertanian yang dijalankan di sana seperti penanaman buah strawberry, ladang teh, buah anggur dan juga sayur-sayuran. Keunikan sektor pertanian yang kedua ialah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi di Malaysia adalah tidak seragam dan terdapat kawasan tanah pamah, tanah tinggi, kaki bukit dan pantai. Untuk tanah pamah, dataran Kedah Perlis dan dataran Kelantan mempunyai tanah aluvium yang sesuai untuk tanaman padi. Di Johor pula, terdapat tanaman kelapa sawit, getah dan nenas. Tanaman gambut di Johor amat sesuai untuk tanaman nenas. Di Perlis pula terdapat tanaman tebu. Untuk tanah tinggi, terdapat di kawasan Tanah Tinggi Cameron dan Tanah Tinggi Genting. Tanaman yang sesuai ditanam di sana ialah seperti teh, sayur-sayuran, bunga-bungaan dan buah-buahan. Hal ini demikian kerana tanah tinggi tersebut mempunyai suhu yang berhawa sederhana yang sesuai untuk tanaman-tanaman ini. Untuk kaki bukit pula berada di Sabah dan Sarawak yang sesuai untuk tanaman padi rumah. Keunikan sektor pertanian yang terakhir ialah sistem saliran. Saliran ini dapat dijadikan sebagai bekalan air kepada tanaman pertanian seperti padi di dataran Kedah Perlis yang telah diempang di Sungai Muda, Kedah. Perkembangan sektor pertanian di Malaysia membuatkan Malaysia mampu untuk menjalankan kegiatan ekspor hasil barangan pertanian mereka kepada beberapa buah negara. Sebagai contoh, kelapa sawit. Negara India merupakan pembeli terbesar kelapa sawit di Malaysia, diikuti oleh China, Pakistan, Belanda dan Turki. Untuk tanaman getah pula, Malaysia merupakan pengeluar negara ASEAN. Untuk tanaman nenas pula, Malaysia telah mengekspor hasil pertanian nenas ke negara China. Sebanyak 15 kontena nenas segar khususnya jenis MD2 bernilai RM1.5 juta diekspor ke negara China. Kesan pembangunan Malaysia kepada sektor pertanian yang kedua ialah dapat mengurangkan kegiatan import. Pembangunan Malaysia kepada sektor pertanian menyebabkan Malaysia dapat mempertingkatkan lagi pengeluaran barangan sendiri tanpa mengimport hasil pertanian dari luar negara. Malaysia dapat mengurangkan import dari negara Thailand, Singapura dan China. Kesan pembangunan Malaysia terhadap sektor pertanian adalah Malaysia mampu menghasilkan produk baharu berasaskan hasil pertanian. Sebagai contoh, kelapa sawit dapat menghasilkan sabun kelapa sawit, teh kelapa sawit, santan kelapa sawit, susu sejat dan krema pekat manis. Untuk tanaman koko pula, dapat menghasilkan serbuk minuman dan coklat bar.
Untuk kelapa dapat menghasilkan shampoo dan produk kosmetik. Untuk padi pula dapat menghasilkan produk penjagaan kulit, minuman biji beras dan penyedut minuman. Untuk tanaman nanas pula dapat menghasilkan minuman nanas, keripik nanas, jam nanas dan juga produk kecantikan. Kesan pembangunan Malaysia terhadap sektor pertanian yang terakhir ialah munculnya sains dan teknologi. Sebagai contoh, nanoteknologi. Penggunaan nanoteknologi penting kerana negara kita bergantung dengan hasil komoditi pertanian seperti beras, kelapa sawit dan getah. Untuk jentera pula, penggunaan jentera mesin dapat meningkatkan kuantiti dan kualiti dengan tepat dan mudah seperti tanaman padi. Untuk baja organik pula, penemuan ciptaan baja organik dapat menghasilkan tanaman yang lebih bermutu. Kesimpulannya, sektor pertanian amat penting kepada Malaysia. Keunikan sektor pertanian seperti iklim dan cuaca, bentuk muka bumi dan juga saliran mempengaruhi sektor pertanian di Malaysia. Kesan pembangunan Malaysia terhadap sektor pertanian pula dapat mengembangkan lagi dan mempertingkatkan lagi pengeluaran pertanian di negara kita. Cadangan dan harapan saya agar sektor pertanian ini dapat dimajukan lagi dan dapat mengeksport hasil pertanian di kebanyakan negara. Generasi kini lebih mempergiatkan lagi penglibatan mereka dalam sektor pertanian. Hal ini dikatakan demikian kerana generasi kini lebih cenderung kepada sektor-sektor yang lain seperti sektor industri dan sebagainya.